Masalahnya ialah kerana apa? Kerana tadabbur Quran ini tidak menjadi agenda ataupun dengar Quran, baca Quran, tetapi ia tidak diambil secara personal untuk mengubat virus-virus yang ada di dalam hati. Dalam kemelut kita menghadapi COVID-19 ini, kita tahu virus yang lebih bahaya adalah virus di dalam hati yang diubat dengan tadabbur Al-Quran. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi halaman 133. Iaitu pada ayat 45 sebenarnya Allah menyatakan tentang orang zalim akan musnah dan dihujungkan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan belajar bersama sebentar nanti insya-Allah. Pada ayat 46 hingga 49 antara kekuasaan dan keesaan Allah serta misi utama risalah para rasul. Kita akan melihat bersama kekuasaan Allah dan disambung pada ayat 50 itu ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumberkan wahyu dan tugasnya adalah memberikan peringatan, dan diingatkan pada ayat 52 itu jangan mengusir orang yang lemah yang perlu diberi perhatian. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق الله العظيم. Membawa kita pada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, sentiasa ingat Allah agar tidak dihapuskan atau diazab oleh Allah. Yang kedua, manfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati untuk menghargai kebesaran Allah, dan terus baiki agar dapat kebahagiaan dunia akhirat. Allah, la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu qata'a, yang bermaksud potong, ya, dan potong ini yang digunakan tadi dalam ayat 45, Allah memotong, Allah memusnahkan kepada orang yang zalim. 36 kali diulang di dalam al-Quran sebagai peringatan kepada kita bahawa kalau kita tidak mahu dipotong, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sebelum dia hancur fizikal, ustaz ya, dia dipotong, dibinasakan dalam jiwa, perasaan. Sebabnya orang yang zalim, yang syirik, dia tak pernah aman. Tak pernah aman. Dia kita nampak macam dia relax, dia ada yoga ke apa, dia menang, tak. Dia tak sama dengan orang beriman. Pasal orang beriman, dia ada harapan sampai ke akhirat. Dia beriman, dia percaya ada harapan kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Itu sumber ketenangan yang amat berharga. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, seperti biasa kita nak tengok sedikit berkenaan dengan tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar iaitu pembahagian sifat tafasyi. Semalam kita dah sebut tentang tafasyi itu apa? Suara, hemburan suara, sebaran suara daripada makhraj kita tengah lidah, huruf shin daripada tengah lidah, kemudian kita hembur tu, suara shin tu daripada tengah lidah tu, daripada makhrajnya menghemburkan sifat tafasyi sehingga dia orang kata apa, yamlaul fam, sebar dalam seluruh mulut kita, keluar daripada gigi atas, daripada gigi bawah, daripada tengah, keluar huruf shin, tafasyi. Udara itu ataupun sifat tafasyi itu, hemburan daripada makhraj itu mengeluarkan sifat tafasyi, menjadikan ia jelas didengari. Sha, shi, shu, itu huruf shin, tafasyi. Cuma hari ini kita nak belajar terbahagi pada 3, iaitu tafasyi paling tinggi, sederhana dan juga rendah. Tafasyi martabat yang paling tinggi terjadi pada huruf shin yang musyaddadah. Sebagaimana kita maklum, tafasyi ini berlaku pada huruf shin sahaja. So shin yang ada sabdu, yang musyaddadah, itu martabat paling tinggi. Contoh kita baca surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i, rihlatash shita'i, itu martabat yang paling tinggi. Martabat yang kedua tafasyi ini, iaitu pertengahan, terjadi pada huruf slide yang seterusnya, terjadi pada huruf tafasyi yang sukun ataupun yang sakinah, iaitu mati. Contoh, liyashhadu manafi'a lahum,
Yang kedua, pertengahan pada huruf shin yang mati. Tadi yang pertama yang bersabdu, yang kedua yang mati. Liyashhadu manafi'a lahum. Dan martabat yang ketiga yang paling rendah terjadi pada shin yang mutaharrikah, yang berbaris. Wa syahida syahid. Wa syahida syahidum min ahliha. Wa syahida syahid. Nak sebutnya tafasyi yang kita belajar tu dia ada martabat dia. Mana-mana huruf tafasyi atau huruf shin yang bertasydid tu paling kuatlah. Yang kedua bila dia mati liyashhadu ashhadu, dan yang ketiga bila dia berbaris syahida syakira sya. Dan sedikit perhatian huruf shin, walaupun shin makhraj dia adalah di tengah lidah, fokusnya di tengah lidah. Sebagaimana setengah orang dia bila sebut shin dia banyak menekankan pada bibir. Dia melampau sedikit. Walaupun bibir tetap bergerak ke depan tapi bergerak secara fitrah, bukan fokus di mulut. Sebagaimana setengah sebut ash, orang sama macam tu. Lebih-lebih. Syah, salah. Ada tu dia nak suruh apa? Orang tu mengajar orang mengucap syahadah. Orang tu asyhad, betul dah disebut. Terus tak tepat tu, kamu kena sebut ash sampai muncul macam. Sebenarnya tu yang salah. Jangan baru masuk tu betul. Maksudnya jangan sampai melampau. Mulut hanya bergerak secara fitrah sebelum jadi, bukan fokus di mulut. Dia hanya ash, boleh lihat mulut saya ash, kerana makhrajnya di tengah lidah. Bila terangkat ke langit dan suara tu hemburan daripada mengena belakang gigi atas, belakang gigi bawah, kemudian dia memenuhi mulut, jadilah sifat tafasyi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.